Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Selamat petang. Hari ini 2 April. Kita sudah memasuki bulan April sekejapnya. Dan cikgu pasti anda semua masih lagi dalam mood bercuti. Ingat, kita ada lagi 2 hari. Berbaki lagi 2 hari untuk kita pergi ke sekolah. Pastinya dah tak sabar nak pergi ke sekolah kan. Dah rindu dengan cikgu-cikgu dan juga rakan-rakan di sekolah. Okey, seperti biasa kelas kita, kelas pembuatan pakaian wanita setiap Jumaat 3:30 petang. Hari ini Cikgu Sima nak tunaikan janji dulu. Cikgu Sima ada sebutkan nak ajar satu skirt yang paling senang dan mudah dijahit, iaitu kain duyung. Walaupun simple, ia menarik dan popular, sesuai digayakan di mana sahaja dan sesuai dengan style-style baju. Okey, mari kita mulakan kelas kita pada petang ini. Okey, seperti biasa kelas Cikgu Sima jam 3:30 petang hari Jumaat. Okey, sebelum tu Cikgu Sima ucapkan terima kasih kepada yang mengikuti kelas Cikgu Sima. Walaupun kita masih bercuti, tapi anda tetap setia dalam kelas percuma Ayu. Okey, pada hari ini kita nak belajar tentang kain duyung. Okey, kain duyung tapi kita tak jadi ikan duyung. Okey. Kita tengok dulu. Ya. Yang kita nak buat hari ini iaitu mendrah pola dan menjahit kain duyung. Dua perkara, satu draf dan satu jahit. Sempat ke sempat? Sebab kain ni senang sangat. Okey, sebelum itu kita tengok dulu ciri-ciri kain duyung ini. Okey, kain duyung ini dia mengikut bentuk badan. Mengikut bentuk pinggul ataupun punggung ya. Bahagian atas sempit di bahagian lutut dan kembang ke kaki kain. Dan kita menggunakan pita elastik. Mudah ditanggalkan, mudah dibuka, mudah dipakai. Kita sarung saja tanpa adanya zip. Okey, seterusnya kita perlu tahu garisan asas mendrah skirt. Apa garisan yang kita perlukan? Iaitu kita perlukan garisan pinggang. Okey, kemudian kita ada garisan pinggul. Seterusnya kita ada garisan lutut dan juga garisan labuh kain. Okey, biasanya kita buat bawah daripada buku lali ataupun sama paras dengan kaki kita kan. Sebab kita nak pakai kasut tumit tinggi. Kalau tak cantik lah kan. Okey, seterusnya kita ada ukuran labuh kain. Okey, ukuran labuh kain ni kita nak ukur untuk apa? Ya. Ukuran labuh kain, kita nak ukur labuh kain lah. Kita nak labuh dekat mana? Okey, kemudian kita ada ukuran keliling pinggang. Okey, untuk kain ni, kita buat pola, kita tak ukur pinggang. Tetapi ukuran pinggang digunakan bila kita nak potong pita elastik. Dan pita elastik tu harus ditolak 5 cm daripada garisan ataupun ukuran asal pinggang. Sebab apa kena tolak? Ialah kalau ukuran pinggang dengan getah ataupun pita elastik ni sama panjang, tak cantik lah, dia tak banyak kedut. Bila kita buat menggunakan pita elastik, kedut-kedut yang banyak tu lah yang cantik kan. Okey. Kemudian kita ada ukuran pinggul. Pinggul ni ialah punggung. Okey, kita kena guna bahasa yang sopan iaitu ukuran pinggul bahagi 4 dan kita perlu campur 2.5 cm sebagai kelonggaran. Kalau terlalu ketat, tak boleh masuk pula kita punya kain ni. Dah cantik-cantik siap tak boleh masuk. Jadi sebab itulah kita perlu ada penambahan untuk
kelonggaran. Okey, cukup 2.5 cm. Sebab 20 cm di kiri, 2.5 cm di kanan. Ingat ya, keliling punggung kita bahagi 4 kan. Jadi bila kita campur dengan 2.5 cm, kalau kita campur balik dengan 4, sebenarnya kita dah campur berapa? 2.5 campur 2.5, kita dapat berapa? 45 cm. Okey, 5 cm penambahan di depan dan 5 cm penambahan di belakang. Jadi jumlah keseluruhan yang kita campur ialah 10 cm untuk kelonggaran di bahagian pinggul. Okey, kemudian kita ada ukuran labuh pinggul. Ukuran labuh pinggul ialah jarak daripada pinggang ke paras pinggul ataupun puncak pinggul yang paling tinggi, atau istilahnya orang sebut bumper awak tinggi kan. Jadi kawasan yang tinggi itulah kita nak ukur dari pinggang ke pinggul. Jadi ukuran standardnya biasa kita guna 20 ataupun hingga 21 cm. Kalau ukuran inci sebanyak 8 inci. Kemudian ukuran yang kita perlukan ialah pinggang ke lutut. Kenapa kita perlu ukur pinggang ke lutut? Sebab di bahagian lutut lah kita nak bentukkan shape ataupun bentuk kita punya ekor duyung tu kan. Kemudian kita ada ukuran lebar kaki kain. Okey, kita nak kembang kain kita tu berapa? Okey. Seterusnya kita ada bahan dan alatan mendraf. Okey, kita mesti menggunakan kertas pola. Sama ada kita nak guna kertas perang ataupun kita guna kertas majuk, boleh, tak ada masalah. Jadi, itu kertas. Kemudian kita ada alat tulis ya untuk melukis pola, pemadam untuk memadam garisan yang tersilap. Okey ya. Kemudian kita ada pita ukur, pembaris lurus, pembaris melengkung dan kita gunakan gunting kertas untuk menggunting kertas pola yang telah siap. Ingat ya, okey, kertas kita gunting guna gunting kertas. Kalau fabric kita guna gunting fabric. Gunting fabric jangan guna untuk gunting kertas. Nanti gunting kain cepat tumpul. Itu petua dia. Cikgu cuma ingatkan lagi sekali. Okey, seterusnya kita ada apa? Kita nak mulakan mendraf pola kita. Jom kita tengok video ini. Okey. Untuk mendraf pola kain duyung ya, garisan yang kita perlukan ialah garisan pinggang, garisan pinggul, garisan lutut dan labuh kain. Okey ya, cikgu lebih suka kalau kita buat dulu satu garisan lurus ya, garisan lurus melintang ya sebagai garisan dasar untuk kita mulakan dan kita jadikan dia garisan pinggang. Okey, garis pinggang. Kemudian di atas ni kita tinggallah lebih kurang dalam 7 atau 8 cm daripada kertas. Okey ya. Kertas ni cikgu dah lipat siap-siap. Kertas mayung ni dipendek, jadi cikgu dah gam dia. Okey ya. Okey. Sekarang ni kita dah ada garisan asas kita sebagai garis pinggang. Jadi kita nak ukur labuh pinggang, labuh kain berapa. Okey, cikgu punya labuh kain ialah 102 cm. Kita guna ukuran cm. Okey, ataupun siapa nak guna inci, lebih kurang dalam 40 inci. Jadi cikgu lebih selesa guna sentimeter. Dari garis pinggang ke labuh kain cikgu ialah 102 cm. Jadi kita tanda di bawah ini. Okey. Dan satu lagi kita garis ya supaya garisan kita betul-betul lurus dan tepat. Okey. Seterusnya, kita nak buat labuh punggung. Berapa labuh punggung ataupun labuh pinggul? Bahasa yang paling lembut ataupun lebih sopan kita panggil labuh pinggul. Okey, kebiasaannya labuh pinggul ukuran standard 20 hingga 21 cm. Jadi cikgu ambil ukuran 21
cm. Kemudian cikgu garis ya. 21 cm. Okey, kita ambil pembaris. Kita garis lurus. Okey. Kemudian kita ada garisan lutut. Okey, garisan lutut. Macam mana kita nak dapat garisan lutut? Kita ukur dari pinggang kita ke lutut kita berapa. Ataupun kaedah paling mudah, garis pinggang ke garis labuh kain bahagi 2. Kita akan dapat kedudukan garis lutut. Okey, tadi cikgu punya labuh kain 102, betul? Jadi 102 bahagi 2 dapat 51 cm. Okey, kita garis. Buat satu titik dulu dan satu titik. Dan kita temukan garisan melintang. Okey ya. Di bawah tadi garisan labuh kain. Okey. Sekarang ni kita nak dapatkan lebar kain kita ni berapa ya. Jadi kita ikut bahagian pinggul kita ya. Keliling pinggul bahagi 4 campur 2.5 cm. Kenapa kita nak campur 2.5 cm? Kerana kita nak ada kelonggaran. Lagi satu, kita nak menggunakan ikatan pinggang, getah elastik sepenuhnya. Jadi kena ada keselesaan dan kelonggaran supaya kita boleh masuk nanti. Sebab apa? Sebab kita tak ada belah bezik. Okey, sekarang ni di garis pinggang ya. Di garis pinggang kita ikut ukuran punggung atau pinggul bahagi 4 campur 2.5 cm. Okey, cikgu Simah dah kira punggung atau pinggul bahagi 4 campur 2.5 cm dapat 28,5. Okey, kita letak satu titik di sini dan satu titik di garis pinggul dan satu lagi di garis lutut kita. Okey. Jadi kita guna pen mata kecil, kita buat garisan dulu ya. Kita kotakkan dulu, kita temukan garisan tersebut ya. Okey. Kemudian di garisan lutut sini ya, bila kita nak buat keluk dia ataupun lengkup kita punya duyung, kita tak boleh buat betul-betul pada paras lutut sebab nanti kita tak boleh nak bergerak, dia sempit. Jadi kita perlu naikkan 8 cm ataupun lebih kurang 3 inci dari garisan lutut ini ya. Garisan lutut. Okey, kita naikkan 8 cm. Okey, naikkan 8 cm dari garisan lutut dan kita buat satu garisan titik-titik atas lutut ataupun di peha ya. Okey, ini garisan baru ya daripada garisan lutut. Okey, kemudian gunakan pembaris melengkungi. Kita nak apa? Kita nak temukan garisan pinggul ya. Ni garisan pinggul. Ya. Garisan pinggul kita ni kita nak temu pada garisan atas lutut. Betul? Jadi kita nak masuk berapa cm supaya dia dapat shape. Okey, nak dapatkan bentuk tu. Jadi kita masukkan 5 cm ke dalam di garisan titik-titik tadi. Okey, kita letakkan 5 cm ke dalam. Gunakan pembaris lengkung. Okey ya. Kita garis dari garisan pinggul ni. Garisan pinggul ni kita temu pada garisan atas lutut tadi. Okey. Jadi kita dapatlah satu lengkuk ke dalam. Okey. Dan di bahagian bawahnya kita guna pembaris lurus
kita temulah daripada garisan atas lutut tadi, temu ke hujung labuh kain. Kita guna pembaris, kita labuhkan. Kita nak kembang banyak mana? Terpulanglah kita nak kembang kain. Duyung kita berapa cm. Yang penting bila kita nak letak pada fabric nanti, fabric itu cukup. Okey ya. Jadi kita kembangkan kain ini dari garisan sini terus ke bawah. Okey ya. Kemudian bahagian hujung ya. Bahagian hujung labuh kain ni kita perlu lembutkan dia, ataupun bila kita jahit nanti kain kita ni tak terjongkit. Jadi macam mana kita nak buat? Dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita ambil pembaris, kita ukur, naikkan daripada hujung kain ni, daripada hujung kain ni, hujung labuh ni kita naikkan 5 cm. Dan kita guna pembaris lengkung, kita lengkungkan ya, temu pada labuh kain di hujung sini. Okey. Jadi kita akan dapati hujung kain kita dia naik sikit kan. Okey, lagi satu kaedah. Kita guna pita ukur ya. Guna pita ukur, kita letakkan hujung pita ukur. Ni tangan kita satu letak di betul-betul pada garisan pinggang di atas. Okey, pita ukur ni kita luruskan sampai kepada labuh kain. Okey, tangan kita yang di sini di garis pinggang kita jangan usik, kita jangan gerak. Yang bergerak ialah pita ukur dan tangan kita di bahagian labuh kain. Okey, nampak? Ya? Okey. Jadi, kita gerakkan pita ukur kita di bawah ini sampailah kita dapat ukuran 102 cm tadi yang Cikgu Simah punya labuh kain. Okey, dia tetap juga akan naik daripada bucu hujung labuh kain. Ini ialah dua cara untuk kita kemaskan hujung kelepek kain kita. Curi hujung kain, kemaskan di bahagian pinggul ke garis pinggang. Okey, kita masih gunakan pembaris lengkung. Okey, pembaris lengkung. Okey, kita letak di garisan pinggul, dan kita bentukkan sedikit kita punya curi hujung kain kita tadi. Kita nak kemaskan di bahagian pinggul ke garis pinggang. Okey, kita masih gunakan pembaris lengkung. Okey, pembaris lengkung. Okey, kita letak di garisan pinggul, dan kita bentukkan sedikit kita punya bentuk pinggul kita. Tak adalah dia lurus ya, tak adalah lurus sangat. Jadi dia ada shape sedikit, tapi jangan terlalu masuk ke dalam ya, sebab kita nak buat pinggang pita elastik, nanti jadi sempit. Okey, cukup ada shape sikit saja ya, lebih kurang dalam 1 cm saja dia masuk ke dalam. Okey. Okey, sampai di sini jadi cantiklah bentuk shape kita di sini. Okey, di bahagian yang lengkung kat sini ya, kita boleh lembutkan garisan kita. Kita buat dengan freehand, ataupun kita boleh guna French curve ya, sebab badan kita ni dia bukannya papan kan, dia tak terlalu tajam. Dan kat sini kita lembutkan sikit ya. Okey. Kemudian di bahagian atas kita nak buat apa? Ikatan pinggang, betul. Okey, Cikgu Simah dah beritahu tadi. Kita nak buat kain yang paling simple, di mana kita tak menggunakan
jahit kemas tepi fabric, kita akan guna gunting zigzag. Jadi di bahagian pinggang kita tak jahit tepi kan, jadi kita perlu ada kelepek untuk pita elastik dan kita ada bahagian untuk lipatan kelepek. Jadi untuk pita elastik kita perlukan 3 cm dan untuk bahagian basi kelepek kita perlukan 1 cm. Jadi jumlahnya 4 cm, 3, 1. Okey, kita garis lurus. Dan di bahagian sini, Cikgu Sima sebelum ini ada beritahu kan, di mana kita lipat pada garisan lurus pinggang ni. Kemudian kita akan bentukkan semula dengan roda suri ataupun kita serumkan sedikit keluar supaya nanti bila kita lipat kelepek ni, kelepek kita ni cantik ya, dia cukup, dia tak akan berkedut. Okey, dah siaplah pola kita dan kita tambah basi di bahagian tepi dan juga basi di bahagian kelepek kaki. Jadi bila kita nak guna ataupun kita buat kain duyung, kita gunakan kelepek kecil. Okey ya. Dan di sini kita tambahlah basi ya. Berapa cm kita nak letak terpulang. Kat sini cikgu buat 2 cm. Okey. 2 cm basi keliling kain kita. Okey, kita ukur 2 cm, 2 cm sampailah bawah. Okey, di bahagian lurus ni kita letak 1 di atas, 1 di tengah dan 1 di hujung. Kemudian kita garis. Jadi kita dah dapat jimatkan masa. Okey. Cuma bahagian melengkung kita ikut semula dengan pembaris lengkung. Okey, sini tadi ada shape kan. Jadi kita ikutlah shape di sini. Ataupun bentuk. Dan dia situ keluar sedikit. Okey. Di sini kita lembutkan nanti ya. Dan di bahagian kaki kita nak buat kelepek kecil. Jadi 1 cm cukup ya. Dan bahagian lurus kita kena pembaris lurus. Okey. Untuk buat skirt kain duyung ni, bahagian hadapan dengan belakang kita menggunakan pola yang sama sebab kita sudah bagi kelonggaran tadi kan 2.5 cm. Jadi tak ada masalah, depan dan belakang kita menggunakan kertas pola yang sama. Okey, siap pola kita gunting. Okey, dah siap pola kain duyung kita. Okey, selepas kita buat pola, kita nak buat apa ya? Tulis kat ruang komen. Selepas siap pola, apa perlu yang kita lakukan? Okey, kita tengok seterusnya, iaitu kita perlu apa? Susun atur pola di atas fabric. Okey, sebelum kita nak potong kain, kita kena pastikan kain kita ni corak dia sehala ataupun 2 hala. Kalau kain 2 hala tak ada masalah. Kalau sehala, kita kena letak pola tu arah yang sama. Dan kita kena pastikan mana bahagian depan, mana bahagian belakang. Ini bahagian dalam fabric, ini bahagian luar. Bila kita nak potong kain, kita mesti letakkan kedudukan luar fabric di atas. Dan kita lipat 2 macam ini ya, sebab kita nak sekeping pola hadapan dan sekeping pola belakang di bahagian atas. Okey. Ini pola yang telah siap tadi ya.
sini kan. Dan kita samakan betul-betul pada bahagian garis tengah kain. Okey. Kemudian kita peniti dan kita gunting. Sekiranya kain kita ni dia ada banyak lebih kan. Kalau kita rasa kita nak kembang lagi kita punya ekor duyung kita ni, tak ada masalah. Kita boleh tambah terus pada kain ya. Kita ambil kapur, ambil pembaris dan kita tambah kembang lagi ya. Boleh tak menjadi kesalahan. Okey, cara kita nak susun kain. Kita kena pastikan corak kain kita itu sehala ataupun dua hala. Kalau dua hala tak ada masalah ya. Kita boleh atas dan bawah. Tetapi kalau corak sehala, kita akan buat menegak sahaja kan. Seterusnya, apa yang perlu kita lakukan ialah menggunting fabric. Okey, Cikgu Shimah pernah ajar dalam video sebelum ini teknik kita nak gunting kain. Okey, letakkan satu tangan di atas bola supaya kain kita tak bergerak. Okey, dan kita yang berpusing ikut bentuk kain. Okey. Jadi, bila potong hati-hati ikut betul-betul pada tepi kertas bola. Cikgu tidak ya. Okey. Okey. Dan okey, selepas kita potong kain, kita nak buat apa? Tulis kat ruang komen. Hadapan kan. Jadi kita nak buat satu lagi bahagian belakang. Kalau kita nak lipat dua tadi. Video cikgu tak bergerak ya. Suara saja. Tak ada masalah. Tapi caranya kena betul dengan tersilap. Okey. Ni bahagian hadapan dulu kita ambil ya. Satu lagi kita akan ambil lagi. Okey, ada masalah teknikal sikit pada PowerPoint cikgu ni. Okey, tak apa, kita tunggu ya. Kita bagi masa kepada laptop cikgu ni untuk bernafas. Dia pun dah letih hari ni. Okey. Okey, kita tunggu sebentar ya, sementara dia menyimpan data. Okey, nampaknya okey kan? Okey, tak apa masalah teknikal. Seterusnya kita pergi kepada menggunting fabric tadi. Seterusnya kita nak memindahkan pola ya. Kita nak pindahkan pola. Kita nak suri. Okey, kita lipat dua kertas cover ni ya, supaya dia boleh panjangkan. Dan kita masukkan di tengah-tengah antara dua keping kain ni ya. Okey. Keping kain dan kita suri sepanjang garisan. Okey ya. Kalau kita dah biasa menjahit, kita tak perlu nak suri sepanjang garisan ni. Terutamanya bahagian yang lurus ya. Kita dah boleh agak dah kelebaran kain tu sama ya. Jadi kita surilah garisan pemadan ya. Dan jangan lupa kita punya garisan pinggang, ikatan pinggang ni penting ya, sebab nanti kita nak lipat kan. Bila nak lipat nanti kita tak dapat ataupun tak nampak garisan. Jadi kat sini kita kena suri.
kuat sangat sampai kain koyak. Okey. Kemudian kita sudah sedikit di garisan pinggul. Okey, peniti dengan angkat lagi. Masuk dia dulu di bawah. Okey, bahagiannya ada lengkung kat sini, kita lembutkan sikit kan. Bentukkan sikit, dia nampak sikit macam bulat. Okey, dekat sini kita buat satu notch. Okey. Dan okey, proses memindah tanda pola. Setelah kita potong kain, kita pindahkan tanda pola ke atas fabric. Cikgu minta maaf sebab video cikgu kat sini ada masalah teknikal sikit, gambarnya tersangkut. Tapi cikgu harap anda semua boleh faham. Okey, seterusnya bila kita dah memindah tanda pola, proses yang seterusnya ialah kita nak mengemas tepi fabric. Okey, sekiranya kita tak ada mesin jahit pengemas tepi fabric, kita boleh guna mesin zigzag. Tak ada masalah ya. Kita guna gunting zigzag. Sekiranya kita tak ada mesin jahit tepi ataupun pengemas tepi fabric, jadi kita boleh gunakan gunting zigzag ini untuk kemas tepi klip. Okey. Jadi bahagian tepi klip kita adalah bermula daripada atas ni. Jadi kita pilih menggunakan gunting zigzag tersebut. Okey, kita klip hati-hati. Okey. Okey, selesai kita trim tepi fabric ataupun kita kemas tepi fabric. Bahagian yang perlu kita kemas tepi fabric ialah bahagian kelim belah kangkung ataupun kelim rusuk sahaja daripada skirt kita. Kelim bahagian pinggul dan bahagian ke bawah. Okey, sebab apa? Bahagian kelipik kaki dan juga bahagian ikatan pinggang kita ada lipatan kan. Jadi kita tak perlu kemaskan tepi fabric tersebut. Yang kita perlu kemaskan ialah bahagian tepi sahaja, kiri dan kanan. Okey, seterusnya apa yang perlu kita buat ialah kita nak cantum keling sisi. Okey, cikgu Simah tunjuk sekejap saja ya, takut video pun dimasalah juga. Okey. Ini ialah kain yang telah kita potong dan kita telah pindahkan tanda pola. Jadi kita cantum kiri dan kanan dengan peniti dan kita jelujur. Seterusnya kita jahit mesin. Okey. Bila kita nak jahit mesin, sebelum tu, masa kita jelujur tadi ya, pastikan kita jelujur jangan pada garisan pemadan ya. Kita jelujur jauh sedikit daripada garisan pemadan. Sebab apa? Sebab garisan pemadan untuk kita jahit mesin. Kalau kita jahit jelujur atas garis pemadan, lepas tu kita jahit mesin atas garis pemadan, macam mana kita nak buka jahitan jelujur yang sebagai jahitan sementara? Susah kan? Jadi kita mudahkan kerja kita. Jadi kita kena bijak sedikit. Jadi jahit jelujur jauh sikit daripada garisan pemadan supaya garisan pemadan untuk kita jahit mesin. Okey, kita tengok Cikgu Simah jahit kelim belah kangkung di bahagian tepi kain duyung kita. Sebelum kita jahit, kita undur dua mata jahitan supaya kita punya benang tu tak terbuka lah ya. Mata jahitan kita tak terbuka. Dan juga masa kita nak putuskan benang, sebelum kita putuskan benang juga kita undur dalam dua mata jahitan.
Cikgu Syimah menggunakan mesin singa elektrik. Okey. Kalau anda ada mesin industri boleh guna, ada mesin yang bukan elektrik yang guna kaki pun boleh, tak ada masalah. Mana-mana mesin pun kita boleh guna untuk mencantum kita punya kepingan fabrik. Okey, seterusnya bila kita dah siap mencantum kelim ya kiri dan kanan kain kita, proses seterusnya ialah menyediakan kelepek pinggang untuk kita masukkan pita elastik. Kita dah cantum sisi ya, kita dah cantum sisi. Sekarang ni kita nak buat ikatan ataupun kita nak buat kelepek pinggang, di mana kita perlu gosok 1 cm dulu, kemudian kita akan lipat 3 cm, kemudian kita akan jahit dan tinggalkan ruang untuk kita masukkan getah. Prosesnya sama seperti seluar pijama hari itu. Okey. Okey, dah siap kita menyediakan kelepek pinggang ya. Kita jahit dan kita tinggalkan ruang untuk kita masukkan getah. Okey, kita nak masukkan getah kita guna apa? Ataupun pita elastik kita guna pin ya, supaya senang kita nak tolak pita elastik tu masuk ke dalam pinggang. Okey. Seterusnya kita sudah jahit tadi kan? Okey. Kita inilah hasil dia kan, bila kita dah jahit dan bila kita dah masukkan pita elastik tadi, kita temukan kedua-dua hujung pita elastik dan kita jahit mesin. Seterusnya kita jahit bahagian yang kita tinggalkan lubang untuk masuk pita elastik tadi ya. Bahagian yang berlubang ni kita tutup semula dengan jahitan dan pastikan kita ratakan kedudukan pinggang dan getah tu, kita tarik sikit supaya rata dengan kain supaya dia tak terjahit pada getah. Okey, nampaknya ada suara saja. Kita seimbangkan kedudukan. Gambarnya lambat sikit bergerak. Okey, tak apa ya. Cikgu harap anda semua faham. Okey, seterusnya kita sekatakan pita elastik kita supaya taklah setempat. Sekatakan kedudukan getah ya. Saya seimbang, tak adalah kedut tu satu tempat sahaja. Okey, lepas ni kita jahit kelepek kaki skirt duyung. Okey, kita nak sediakan kelepek kecil. Kita perlu buat 2 lipatan. Kelepek kecil ya. Untuk jahit kelepek kecil, kita lipat lebih kurang dalam 0.4 cm dan kita lipat lagi sekali dalam setengah cm. Jadilah kelepek kecil. Okey, dah lipat ni kita dah mula peniti, jelujur dan jahit mesin. Okey, itu dia ya. Kita semat dengan peniti, kita jelujur dan jahit mesin. Bagi yang sudah cekap, mahir menjahit, dia boleh lipat dan terus jahit saja, tak ada masalah ya. Okey. Seterusnya, kelepek kecil kita sudah siap dijahit. Okey, ini adalah kelepek kecil yang cikgu dah jahit. Ingat ya, bila kita menjahit bahagian melengkung, dia akan ada lisu kecil atau ada kedutan sedikit. Tetapi bila kita gosok nanti, dia akan jadi rata semula. Tak ada masalah, dia akan ada lisu-lisu kecil kat sini ya, bila kita menjahit bahagian yang melengkung. Okey, kita gosok, dia akan jadi rata. Jadi, siaplah skirt duyung kita pada hari ini. Okey, dah siap dah kita punya skirt ataupun kain duyung
kita. Okey, Cikgu Syimah harap semua orang dapat belajar mendraf dan menjahit ya. Kain duyung senang sangat, tak susah kan? Kita cantum kiri dan kanan. Kita sediakan bahagian ikatan pinggang untuk kita ataupun kita sediakan kelipik kasing kita untuk kita masukkan getah. Dah kita masuk getah, kita sekatakan getah dan kita kemaskan kelipik kaki kain dengan jahitan kelipik kecil. Dah siap, kita gosok supaya kain kita kemas dan kita boleh guna dah kita punya kain. Okey, senang saja kan? Tak ada masalah. Boleh tulis kat ruang komen. Adakah kain ini susah atau senang untuk dijahit? Okey ya. Seterusnya, ada lagi satu perkara yang Cikgu Syimah nak beritahu. Serupa tapi tak sama. Okey ya. Apa yang serupa ni? Okey ya. Kalau kita tengok, ini adalah dua bentuk kain duyung. Dia ada lisu pemadan. Kemudian dia perlu belah berzip lebih ketat dan mengikut pinggul. Kan biasa kalau kita tengok artis-artis pakai baju tu kan, bentuk dia betul-betul ikut body kan. Itu sebabnya ada lisu pemadan dan terdapat belah berzip. Kalau tak ada belah berzip, macam mana kita nak masuk? Dia sempit kan? Sebab apa? Sebab garis pinggang lebih kecil daripada pinggul. Kita nak masuk mesti dari atas kan? Jadi sebab itulah perlunya belah berzip. Okey, yang kedua bahagian B. Jenis B yang kita buat hari ini. Dia lebih longgar, lebih selesa. Menggunakan pita elastik di garis pinggang, mudah dipakai dan ditanggalkan. Jadi anda pilihlah yang mana satu ikut keselesaan anda. Nak pilih yang A atau pilih yang B. Okey, kalau kita buat yang A, kita perlu ada jahitan zip dan kita perlu ada buat ikatan pinggang ataupun lapik pinggang. Untuk bahagian B yang kita buat tadi, kita cuma lipat saja di garis pinggang dan kita masukkan pita elastik. Okey, cikgu harap anda semua dapat mencuba mendraf bola dan menjahit kain duyung yang sangat senang ini. Mula-mula kita jahit untuk diri sendiri. Kemudian kita jahitlah untuk adik-beradik kita. Dan kalau kita dah yakin, kita boleh ambil upah kan? Mana tahu dekat sekolah nak buat pakaian seragam untuk persatuan ke, gunakan kain duyung. Anda dah boleh dapat apa? Pendapatan sampingan. Okey, setakat ini sajalah kelas kita pada petang ini. Terima kasih kepada semua yang telah sudi bersama Cikgu Syimah pada petang ini ya. Harapkan semua anda berjaya menghasilkan kain duyung. Okey, nanti kalau dah berjaya, tulis kat ruang komen, Cikgu Syimah, saya dah berjaya menjahit kain duyung. Seronoknya Cikgu Syimah dengar kan. Apa yang Cikgu Syimah berikan dah ada hasilnya. Alhamdulillah. Okey, sampai jumpa lagi pada minggu depan. InsyaAllah, doakan Cikgu Syimah diberi kesihatan yang baik supaya kita dapat bertemu lagi berkongsi ilmu jahitan. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.